Jadi pada malam ni, pertama sekali saya minta maaf lah kerana beberapa kali menangguhkan diskusi ini kerana saya ada masalah yang besar lah beberapa bulan ni. Jadi Alhamdulillah pada hari ini saya diberi peluang lah untuk berkongsi apa yang saya dapat daripada bahagian kedua daripada buku ini, iaitu berkenaan dengan The Middle Age. Jadi sebelum yang saya tak dapat buka video tu sebab saya pakai phone. Jadi sebelum ni kita tahu bahawa kita berbincang tentang dunia Jerman yang di mana pada awal eranya berakhir dengan jayanya. Maksudnya empayar ni adalah empayar yang berjaya pada fasanya yang pertama lah. Tetapi pada fasa kedua ini kita akan berbincang mengenai dunia Jerman ataupun empayar Frank ni lah, yang pada fasa yang seterusnya ada 3 reaksi. Maksudnya ada 3 event ataupun situasi yang berlaku yang menyebabkan bermulanya kerapuhan dan juga perpecahan terhadap empayar Frank inilah di negara Jerman. Jadi kita boleh lihat pada reaksi yang pertama adalah sebahagian negara ataupun wilayah yang di bawah empayar Frank menentang kedaulatan universal, iaitu dengan memisahkan diri ataupun keluar daripada empayar tersebut. Jadi ini adalah reaksi yang pertama di mana bermulanya orang kata sovereignty ataupun state di bawah empayar ini mula untuk keluar daripada jajahan takluk empayar Frank. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu ataupun situasi individu yang menentang pihak autoriti yang sah. Yakni maksudnya mereka menentang sistem yang ada dalam empayar itu. Maksudnya dari segi kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan juga perundangan. Ini menyebabkan maksudnya di sini adalah bahawa rakyat pada ketika itu tidak mahu mengikut ataupun terlibat dalam sistem tersebut. Jadi apabila perkara ini berlaku, ianya menghasilkan istilah isolation ataupun defenselessness of individuals. Seperti mana yang saya sebut tadi lah. Maksudnya mereka lebih bergantung ataupun meminta perlindungan kepada individu yang berkuasa, yang mereka boleh berlindung di bawah mereka. Dan walaupun mereka seperti mana kita tahu bahawa mereka meminta perlindungan daripada individu yang berkuasa, tetapi kebiasaannya ataupun kebanyakannya mereka yang sepatutnya melindungi mereka menindas mereka dan mempergunakan mereka dari segi harta, kudrat dan sebagainya. Dan sistem yang baru ini kita kenalinya adalah sebagai sistem feudal. Jadi ini adalah reaksi yang kedua. Dan yang ketiga adalah pendirian ataupun reaksi gereja terhadap aktiviti yang berlaku di empayar tersebut. Maksudnya mereka lah yang mengawal selia ataupun melihat sama ada aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di luar sana sama tak ataupun bertepatan dengan semangat agama Kristian dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa zaman bergerak, maka manusia seringkali ingin berubah untuk memperbaiki diri mereka, untuk melakukan inovasi dan kreativiti dan sebagainya. Maka segala dari segi sains dan teknologi ataupun pemikiran mereka akan disemak oleh gereja. Dan di sinilah kita lihat bahawa kebiasaan yang kita dengar bahawa konflik antara gereja dan juga sains, dan di sinilah kita boleh kata bermulanya gerakan sekularisme lah. Jadi kesemua reaksi ini membentuk sejarah Middle Age, zaman pertengahan, dan kemuncaknya pada zaman pertengahan ini adalah The Crusades.
Jadi yang menghasilkan ketidakstabilan universal, maksudnya di sini kemuncak pada zaman pertengahan ni adalah The Crusades, dengan kemunculan The Crusades yang membuatkan maksudnya agama Kristian ni ataupun kita kenali sebagai the state of Christendom bermula, dan buat pertama kalinya mereka mencapai kejayaan kebebasan dari segi dalaman dan juga luaran. Jadi kita akan terus kepada bab yang pertama, iaitu sistem feudal dan hierarkinya. Okey. Jadi yang seperti mana kita tahu yang reaksi pertama iaitu bermulanya perpecahan ataupun setengah wilayah lah ini keluar daripada empayar tersebut. Jadi puncanya kenapa mereka keluar daripada empayar Frank ini adalah bukan disebabkan semangat, kalau kita kata semangat nasionalisme ataupun kita kata ialah, walaupun kita boleh kata itu antara sebabnya, tetapi puncanya kenapa keluarnya wilayah daripada empayar ini adalah disebabkan kelemahan raja-raja yang menguasai ketika itu. Jadi contohnya, dan saya akan ceritakanlah maksudnya kronologi bagaimana reaksi yang pertama di mana wilayah-wilayah ini keluar. Jadi Louis the Pious ataupun yang dikenali sebagai Louis the Bonnet, anak kepada Charlemagne, membahagikan empayar kepada 3 anaknya. Jadi Louis the Pious ni membahagikan wilayah di bawah jajahan takluknya kepada 3 anak. Tetapi selepas dia berkahwin kali kedua, yang dia mempunyai anak yang baru iaitu Charles the Bald, dan di mana Louis ingin memberikan warisan ataupun tanah jajahan kepada anaknya yang lagi satu. Tetapi ketiga-tiga anaknya tidak bersetuju. Jadi mulalah pertelingkahan dan sebagainya. Dan walaupun kita lihat bahawa pergaduhan ini berlaku di peringkat tertinggi lah. Peringkat tertinggi. Itu pun bukan isu utama dalam negara-negara tersebut bermula untuk mencapai kemerdekaan. Maksudnya walaupun sudah mula melihat kerapuhan di peringkat atasan, tetapi ianya bukan maksudnya lagi punca utama bermulanya wilayah-wilayah di bawah empayar ini keluar. Sebagai contoh, kita lihat di bahagian barat empayar ini, empayar Frank, di bahagian ini Western Frank ni dah bersama-sama dengan Gaul untuk menentang empayar Jerman ini, dan pada zaman kemudiannya salah satu bahagian di Itali juga menentang empayar ini, Jerman inilah. Dan melalui perjanjian Verdun, salah satu anak Charlemagne, kiranya macam adik-beradik kepada Louis the Pious lah, iaitu Charles the Gros, berjaya menyatukan kembali empayar Frank ini. Walaupun dia mampu menyatukan kembali, tetapi kerana kelemahan beliau sendiri juga, akhirnya empayar tersebut masih lagi berpecah lah. Dan antara yang berpecah berikut, maksudnya perpecahan dalam empayar ini kita lihat kepada empayar Itali ataupun kerajaan Itali, yang di mana kerajaan Itali tersebut sendiri juga terpecah. Dan 2 wilayah Burgundy. Jadi di bahagian atasnya iaitu the centernya Geneva dan Monasteries ataupun Biara of Saint Maurice in Valais. Dan di bawah Lower Burgundy, di antara Jura di Mediterranean dan the Rhone, Lorraine, antara the Rhine and the Meuse, dan juga Normandy dan Brittany. Jadi selepas perpecahan tu, Franz Popper tersepit antara negara-negara yang berpecah. Maksudnya ini adalah mereka yang memegang pemerintahan selepas itulah. Dan selepasnya Hugh Capet juga mempunyai, dan ialah apabila wilayah semakin keluar, maka Hugh Capet ni warisan daripada empayar Frank ini juga mempunyai wilayah yang sedikit selepas menaiki takhta. Di bahagian Eastern Franconia, Saxony, Thuringia, Bavaria, Swabia masih kekal di empayar Jerman. Maksudnya kita tahu macam Bavaria, Saxony ini semua antara wilayah Jerman pada hari inilah.
Dan bila kita lihat bahawa kita boleh cakap kesatuan monarki Frank ni hancur, ianya semakin lemah secara berperingkat. Dan apakah perkara pertama yang hilang ataupun yang lemah ataupun yang runtuh dalam Empayar Frank ini adalah organisasi ketenteraan mereka. Sebab kita lihat apabila selepas era Charlemagne, Norsemen mula memasuki England, France dan Jerman. Contohnya di England, ada 7 dinasti di bawah Raja Anglo-Saxon. Maksudnya pada asalnya di England ada 7 dinasti lah yang ditubuhkan. Tetapi pada tahun 827, Egbert menyatukan mereka semua ini kepada satu kingdom, satu kerajaan lah. Dan mereka yang mewarisi kerajaan itu, yang mewarisi maksudnya mereka yang memerintah pada ketika itu, diserang oleh the Danes. Dan the Danes ni merompak England lah, maksudnya mula untuk menakluk England. Semasa zaman Alfred the Great, mereka ini orang yang cuba untuk masuk England lah. Pada zaman dia agak susah untuk masuk England. Tetapi pada zaman Danish the King Canute, akhirnya beliau berjaya menakluki England. Jadi bukan sahaja kemasukan apa orang kata the Danes ni di England, di waktu yang sama juga kemasukan the Normans ke Perancis juga adalah satu zaman di mana Perancis dan juga England menghadapi tentangan daripada luar. Dan mereka berlayar ke Sir dan Loy dengan bot kecil, merompak bandar, biara serta mendapat harta rampasan, itu biasalah. Dan yang kita cerita di Perancis, mereka mengepung Perancis dan Raja Carlovingian telah dikurangkan kuasanya. Maksudnya kuasa-kuasa yang dia ada pada ketika itu dikurangkan, dan mereka juga menghancurkan bandar Elbe, dan dari Rhine mereka merompak Aix-la-Chapelle dan Koloni dan menjadikan Lorraine sebagai anak sungai. Jadi itu di bahagian barat, di mana huru-hara yang di bahagian barat Empayar Frank. Dan di bahagian timurnya pula diserang ataupun dijajah oleh kemasukan Magyars. Jadi kita kata puak-puak barbarian ini masuk melalui Bavaria, Swabia dan Switzerland, dan mereka terus berarak sehingga ke Perancis dan sehingga ke dalam ke Itali. Dan itu bahagian yang ketiga lah, yang kedua. Maksudnya yang pertama di barat Empayar Frank, di timur, dan sekarang ini di selatan. Di selatan mereka ditekan oleh the Saracens. Mereka telah lama menakluk Sicily dan mendapat tempat yang kukuh di Itali yang menyebabkan Rom terancam. Jadi secara ringkasnya saya boleh cakap bahawa ada 3 kumpulan yang menakluk Empayar ini dengan jumlah yang sangat besar. Mereka diserang tiga penjuru dan hampir-hampir di antara 3 ini bertemu antara satu sama yang lain. Jadi secara ringkasnya, Perancis telah dihancurkan oleh Norman sampai ke Jura. Hungary telah sampai ke Switzerland, ini itu puak Magyars ni lah, dan the Saracens di Valais, maksudnya di bahagian kawasan Itali lah. Dan setelah kita melihat pada reaksi pertama, maksudnya bahagian pertama yang saya ceritakan adalah mengenai perpecahan ataupun empayar itu di mana sovereignty wilayah-wilayah sudah mula keluar daripada empayar tersebut. Maka ianya akan menatijahkan kepada reaksi yang kedua, iaitu yang menentang undang-undang yang sah. Seperti yang saya cakap tadi, mereka tidak menyertai ataupun tidak menerima sistem legislatif, perundangan dan juga eksekutif, dan mereka tidak mahu turut serta dalam sistem ini. Jadi kalau kita lihat secara kronologi jugalah, pada zaman Charlemagne, pentadbiran pada zaman beliau sangat bagus, sangat sistematik, dan tidak ada isu yang menyebabkan masyarakat tidak mahu turut serta dalam sistem ataupun ialah kita kata sistem tersebut. Dan kita tahu bahawa perlindungan adalah perkara yang sangat pentinglah, yang di mana kita tahu bahawa rakyat memberikan kebebasan dia kepada mereka yang memerintah negara tersebut.
Tetapi semakin lama masyarakat tidak mahu, ialah mungkin disebabkan sistem pada ketika itu yang tidak menyokong ataupun tidak berfungsi dengan baik, maka mereka mencari kepada individu, bukan lagi kepada institusi. Jadi kita boleh katakan bahawa yang lemah ataupun masyarakat perlu menyerahkan kuasa dan harta mereka kepada individu yang berkuasa, seperti kepada lord, convent, abbot ataupun bishop. Jadi instead of being a free man, instead mereka menjadi seorang masyarakat ataupun rakyat yang bebas, mereka menjadi dia punya terma dia vassals feudal dependent. Dan inilah yang kita katakan sebagai sistem feudal, yang di mana ianya menjadi satu private interest, bukan state interest. Jadi dan kita lihat secara keseluruhan, contohnya di Itali dan Jerman, ianya terbahagi kepada banyak besar dan kecil dukedoms, earldoms, bishoprics and seigneuries. Maksudnya ini sistem itulah yang berlaku di dalam Itali dan juga Jerman. Dan itu selesai yang kedua, di mana kita melihat bahawa masyarakat pada fasa kedua Empayar Frank ni, dia tidak masuk ataupun tidak mahu menyertai dalam sistem tersebut. Dan kita datang kepada reaksi yang ketiga, di mana isu gereja tersebut, mana maksudnya pengaruh ataupun kuasa gereja pada ketika itu. Jadi kita memang tahulah, saya rasa ramai yang tahu bahawa gereja pada zaman pertengahan Eropah, mereka semakin kaya manakala rakyat di sekelilingnya semakin keburan. Dan gereja memang sangat familiar ataupun dihubung kaitkan dengan kelicikannya, penipuannya, pelanggaran undang-undangnya, tidak ada moral dan etika dan sebagainya. Dan kita tahu Itali the center of Christendom, maksudnya kita kata pusat pada agama Kristian lah, dan ianya yang pusat tu pun menggambarkan gambaran yang paling teruk. Tidak ada virtue, tidak ada ialah manifestasi kepada apa yang agama Kristian sepatutnya menonjolkan. Mereka juga sering dikaitkan dengan penindasan dan kezaliman. Kiranya macam ulama mereka dan juga rakyat sama je perangai. Tidak ada perbezaan dari segi personality dan sebagainya. Selepas itu kita melihat bahawa bishoprics maksudnya semakin sekular, mereka juga terikat dengan imperial and feudal service. Maksudnya pelantikan bishops ni adalah bukan daripada gereja, tapi daripada milik wilayah-wilayah yang tertentu. Dan kita kata wilayah-wilayah ni, kenapa mereka sangat berminat dengan sistem atau maksudnya dengan bishops ni? Sebab untuk menaikkan integriti, maksudnya apabila mereka ada kaitan dengan agama, maka mereka punya credibility itu semakin dilihat, maka semakin kukuh. Dan ya, of course, kalau mereka yang ingin wilayah-wilayah yang ingin bishop ni, mereka perlu memohonlah daripada raja. Dan tidak dapat dipertikaikanlah bahawa ulama padri lah istilah yang tepat, sepatutnya dilantik daripada religious community, maksudnya daripada golongan mereka sendiri. Dan adalah maksudnya di dalam komuniti mereka itu ada yang berpengaruh, yang ada kuasa dan hak untuk melantik mereka. Tetapi pada ketika itu bukan religious community, maksudnya komuniti mereka sendiri yang melantik ataupun ada kuasa, tetapi king dia ataupun raja mereka yang melantik. Even papal mereka pun tak ada kuasa ketika itu. Sampai satu masa, maksudnya kita nak kata bahawa critical pelantikan ataupun kuasa gereja ketika itu, Emperor Henry ketiga melantik Pope. Maksudnya dia sendiri yang melantik dan menggunakan Pope ini untuk menguatkan dia, dan di mana perlakuan ini sebenarnya against the Roman nobility. Maksudnya perkara ini sebenarnya tidak boleh dibuat. Maksudnya bukan kuasa raja untuk melantik Pope inilah. Jadi Pope Nicholas II
buat keputusan bahawa Pope sepatutnya dilantik by the cardinals. Tetapi lama-lama, walaupun Pope berjayalah kita kata membuat perubahan untuk sepatutnya Pope ni dilantik oleh cardinals, tetapi ianya didominasi oleh puak, ataupun kita kata mungkin kita boleh cakaplah ada ahli keluarga di antara mereka yang dominan. Ya, mungkin menyebabkan pelantikan yang berdasarkan pelantikan kroni, maksudnya adik-beradik dan sebagainya. Maka Gregory ke-7 ataupun dikenal sebagai Kardinal Hildebrand melihat bahawa apa yang dibuat oleh Nicholas ni pun tak berjaya. Maka dengan semangat dia dan juga keinginan dia untuk reformasi lah, untuk revive kembali institusi gereja ini dan untuk memastikan gereja ni bebas, maka dia buat dua cara. Yang pertama, dikuatkan pegangan ataupun perintah celibacy of the clergy. Maksudnya padri ni tak boleh berkahwin. Jadi even pada zaman Nicholas kedua, Pope Nicholas kedua, dia kata boleh kahwin. Tapi itu mungkin mazhab dia ataupun membolehkan untuk padri berkahwin. Tetapi Gregory tak nak. Yang nak buat perubahan ni, Pope ni kata dia tak nak. Dan dia menggunakan kekuatan dia apa sahaja cara untuk memastikan mereka tak kahwin lah. Dan siapa yang dia tahu kahwin, dia akan pecat. Dan yang kedua, again, simony. Istilah dia simony. Sama ada maksudnya pelantikan main-main lah, macam acuh tak acuh kepada bishoprics ni, dan juga kepada papacy. Maksudnya pelantikan sama ada bishop ataupun pope ni mesti dilakukan dengan penuh integriti lah, maksudnya sah, tidak ada berat sebelah ataupun terpengaruh dengan mana-mana pihak. Jadi ini adalah dua cara yang dikuatkuasakan oleh Gregory lah pada zaman dia. Kenapa dia buat semua ni? Mudah, supaya Pope ada kuasa yang eksklusif dan kontrol lah kepada institusi gereja itu. Maksudnya tidak ada campur tangan, dan juga kita nak mereka ingin menaikkan kredibiliti gereja. Sebab bagi mereka gereja adalah a divinely constituted power. Jadi mereka lebih supreme, lebih tinggi daripada secular authority, maksudnya daripada keraja dan sebagainya. Dan ini membuat satu prinsip bahawa the divine is more superior to the secular. Jadi sepatutnya Pope ni ataupun institusi gereja lebih tinggi daripada kerajaan ataupun empayar, raja dan sebagainya. Sebab kita boleh lihatlah, dan ini pun diteruskan tradisi pada hari ini, the emperor masa coronation dia, a ceremony which only the Pope could perform. Tak ada orang lain yang boleh buat yang nak untuk mentabalkan satu raja ini, hanya Pope sahaja yang boleh buat. Dan raja ataupun emperor tu kena bersumpah bahawa dia kena taat setia kepada gereja dan juga Pope tu sendiri. Dan kita tahulah banyak negara dan juga wilayah yang buat seperti Naples, Portugal, England dan Ireland yang masih melakukan ritual inilah ataupun aktiviti seperti ini. Okey, selepas itu ialah kita masih lagi dalam reaksi ketiga yang isu gereja. Jadi di dalam agama Kristian ada perpisahan ataupun separation between those who possess these blessings, maksudnya divine lah, maksudnya agama itu, dan mereka yang perlu mengambil, maksudnya mereka yang perlu mencari ataupun maksudnya nak menerima divine tu. Jadi kita ada dua, iaitu the clergy dan juga the laity, maksudnya padri dan juga orang awam. Jadi orang awam adalah asing kepada divine ni lah, agama ini. Jadi kita melihat bahawa orang awam tidak boleh secara direct untuk contohnya berdoa ataupun
kita kata ada hubung kait teruslah dengan Tuhan lah. Tetapi perlu daripada mediator paderi-paderi ini. So paderi-paderi ini meletakkan beberapa syarat ataupun inilah maksudnya kepada orang awam untuk menjadi ada menyertailah ataupun ada hubung kait dengan the holy inilah. Jadi antaranya mereka adalah beberapa doktrin ataupun spiritual insight ataupun ilmu yang perlu mereka tahu terhadap gereja inilah, dan orang awam perlu buatlah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh paderi tanpa menyoalkan. Maksudnya kita istilah ni macam taklid buta lah. Maksudnya mereka keep on buat benda-benda macam tu. Jadi kita lihat di sini bahawa orang awam ni dia cut off from gereja. Paderi sahaja yang boleh, maksudnya yang penting, yang maksudnya ada satu institusi yang ketiga yang menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan Christ ni lah. Dan macam saya cakap tadi, orang awam tak boleh apply direct kepada Tuhan, maksudnya dalam berdoa dan sebagainya, kena through mediator. Jadi oleh yang demikian inilah timbulnya, maksudnya mereka kata the saint lah, kan? The saint maksudnya orang-orang yang mulia lah di dalam agama Kristian ini. Jadi maksudnya dalam the saint ini kita boleh lihat bahawa mereka memuja lah the saint ini. Kan kita lihat bahawa masyarakat agama Kristian mempunyai banyak saint lah. Kalau kita dalam filem dan sebagainya. Jadi the saint ni ada cerita dia, ada cerita-cerita mereka sendiri. Dan kalau kita lihat di timur, agama Kristian di timur, mereka banyak puja melalui gambar. Manakala di barat, mereka banyak memuja lebih kepada objek seperti relik. Jadi kita boleh lihatlah perbezaan bagaimana mereka memuja the saint ini. Dan antara the saint itu yang paling mulia lah ataupun yang utama adalah pemujaan yang paling utama adalah Virgin the Mary. Sebab dia apa maksudnya, certainly the beautiful concept of pure love, a mother love. Maksudnya dia macam utamalah dalam banyak-banyak saint ini. Virgin the Mary is apa yang paling utama sekali. Isu kena ada mediator ini apabila ingin bercakap ataupun berdoa kepada Tuhan, menunjukkan ni apa yang saya cakap ni semua yang berdasarkan Hegel punya penjelasan, menunjukkan the denial of the essential unity of the divine and human. Maksudnya sebab bagi apa yang disebut dalam Hegel, dia cakap since man as such is declared incapable of recognizing the divine and approaching thereto. Maksudnya manusia biasa, orang awam tak mampu nak sampai kepada kesatuan kepada Tuhan. Maksudnya nak dekat kepada Tuhan lah. Hanya melalui paderi sahaja mereka boleh ialah masih berdoa dan sebagainya. Kan? Jadi bagi mereka seperti mana yang kita fahamlah bahawa cara mereka nak, kita tahu mereka ada konsep original sin dan sebagainya. So nak macam mana kita nak memperbaiki diri kita itu not through moral amendment. Maksudnya bukan dari segi kita kata etika, tapi mereka lebih kepada praktikal. Maksudnya perkara-perkara yang perlu dibuatkan seperti mana yang saya cakap tadi, paderi-paderi itulah yang akan beritahu mereka apa yang mereka perlu buat. Maksudnya it is an action which were not the promptings of his own good will but performed by command of minister of the church. So maksudnya practicality ataupun amalan lah yang mereka perlu buat. So maksudnya datang mass ataupun buatlah beberapa prayers yang mereka perlu buat. Dan kita lihat bahawa gereja pada zaman ketika itu mula semakin berkuasa. Jadi pada dulu kita lihat bahawa gereja dia tidak kurang kuasa dia, tetapi pada kali ini kita lihat gereja semakin lama mempunyai kuasa yang banyaklah, yang besar terhadap wilayah-wilayah
dalam empayar itu. Dan ini adalah satu reaksi untuk mereka melawan sistem feudal ini. Okey, jadi ada pertelingkahan ataupun pergaduhan antara emperor dan juga antara emperor dan juga the pope. Jadi the emperor, kita faham bahawa ianya di-recognize sebagai kita kata ketua kerajaan lah, and the pope as the chief ataupun the leader of the church. Jadi secara teorinya tidak boleh disanggahlah bahawa macam saya cakap tadi bahawa Roman emperor adalah ketua kerajaan. Dan sebab kenapa? Sebab mereka kiranya adalah, dia bukan sahaja ketua kerajaan empayar tersebut, tapi dia juga adalah ketua bagi wilayah-wilayah Kristian di bawahnya lah. Kan? Jadi ada isu lah bahawa emperor menegaskan bahawa pelantikan pope ini adalah kuasa prerogatif dia. Walaupun kita lihat pope ni adalah satu institusi lain juga. Jadi ada mula pertelingkahan di situ. Maksudnya pope ni dikatakan sepatutnya adalah satu kuasa besar yang sama level dengan empayar. Ada yang kata lebih tinggi. Emperor pula kata tidak, saya yang emperor inilah yang menguasai pope dan sebagainya. Maka mulalah perebutan kuasa ni untuk apa? Untuk menarik sokongan ketua-ketua ataupun princess di setiap sovereignty ataupun wilayah-wilayah di bawah ni lah. Jadi untuk menyelesaikan isu antara pergaduhan antara Pope dan Emperor, satu penyelesaian telah dibuat pada tahun 1122 antara King Henry keempat kelima dan juga Pope Calixtus kedua. Maksudnya Emperor jadi ketua kerajaan, Pope yang pilih bishop dengan kehadiran Emperor or of Imperial Commissioner ataupun wakil dia. Dan kemudian bishop-bishop ini dijadikan sebagai secular feudatory. Jadi maksudnya sekarang ni bishop yang menjadi ketua lah dekat wilayah-wilayah di bawah emperor tersebut. Maka kita boleh kata tension antara ataupun ketegangan antara dua pihak ni reda seketika. Jadi kita lihat bahawa semakin lama kuasa gereja semakin kuat. Dan ini yang kita terus kepada bab yang seterusnya, iaitu The Crusades. Perbincangan tentang The Crusades. Jadi macam saya cakap, gereja kiranya menang dalam perebutan ataupun konflik antara emperor dan juga pope tu. Dan ini menjamin supremasi gereja, institusi gereja di Jerman dan juga beberapa negara Eropah yang lain. Jadi ini mereka menceritakanlah, Hegel menceritakan sedikit tentang kenapa lahirnya The Crusades ni. Sebab Hegel cakap bahawa agama Kristian kata the Christ sebagai the real God, maksudnya the presence of the God, maksudnya kita nak cakap, maksudnya God tu dah tak ada. The presence depan mata tu dah tak ada. Maksudnya dari segi time tu, masa tu dia dah lepas. Tapi dari segi space ataupun material ataupun benda yang kita boleh jaga adalah the Holy Land lah, the Holy Place dekat Palestin tu. Jadi mereka adalah maksudnya pilgrims di sana secara mass, di sana sepatutnya yang mereka buat. Tetapi tempat tu bukan di bawah pegangan mereka. Bukan di bawah pegangan agama Kristian lah. Jadi mereka, dia dikatakan oleh infidels, mereka yang kafir. Dan satu celaan lah kepada Kristendom ataupun empayar agama Kristian bahawa the holy place ni bukan di tangan mereka. Jadi in this feeling, Kristendom was united dan mereka menubuhkan The Crusades untuk menakluk Holy Land ini. Maka bermulalah penjelajahan ataupun pergerakan The Crusades untuk menawan the Holy Land itulah, the Holy Place. Banyaklah nama yang disebut. Penaklukan ini bukanlah satu gerakan yang satu. Maksudnya
mereka bukan berpergi atas satu gerakan yang besar. Mereka berpergi adalah satu pecahan-pecahan yang kecil daripada independent feudal dan juga knights. Jadi banyak Yahudi yang dibunuh, harta diambil ibarat, maksudnya mereka sudah mulakan kegiatan mereka The Crusades ini di barat sendiri. Itu sudah satu permulaan. Dan mereka percaya bahawa Tuhan akan lindungi mereka. So mereka buat sedaya upaya supaya mereka dapat menguasai tanah suci tersebut. The Holy Land lah. So pada awal peringkatnya sedikit sahaja yang selamat dan ada yang menjadikan hamba kepada Saracens. Jadi melihat pada kegagalan ini, mereka terus menghantar tentera yang lebih ramai. Jadi maksudnya mereka semakin serius dan juga mereka bergerak secara besar-besaran lah. Dan First Crusade mereka berjaya untuk menakluk Jerusalem, buat kerajaan dan sistem feudal diperkenalkan di sana. Dan satu lagi crusade adalah pada tahun 1204 yang menatijahkan kepada penjajahan, penaklukan Konstantinopel dan the establishment of Latin Empire there. So macam yang saya cakap tadi, maksudnya kenapa mereka betul-betul inginkan the Holy Land tu, sebab ni dia ada petikkan, dia cakap you must not look for the principle for your religion in the census. Maksudnya mungkin di sini adalah maksudnya benda macam mana kita kata immaterial lah. So in the grave among the dead, but in the living spirit in yourself. Maksudnya mungkin yang dimaksudkan di sini lah, betulkan segala saya salah, maksudnya nak cakap bahawa jati diri untuk menyelamatkan ataupun memasuki penakluk Jerusalem tu adalah satu tuntutan yang utama. Jadi kalau kita lihat secara umum ni bahawa gereja sudah semakin corrupted lah, di mana internal mereka rosak, external mereka pun rosak, yang di mana kalau kita cakap tadi seperti awal kita cakap mereka mementingkan material ataupun kecantikan gereja dan sebagainya, kaya rakyat-rakyat dikelilingi keburuan. Tetapi seperti mana yang kita yang di luar eksternalnya pula, kita lihat bahawa The Crusades ini semakin lama sudah mula membunuh orang, tidak ada etika dalam peperangan dan sebagainya, maksudnya menindas dan juga menzalimi lah. Dan tambahan lagi seperti mana saya cakap, kuasa Pope yang semakin besar melebihi the Emperor. Maka ini penerangan tentang The Crusades ataupun dia punya the Order of the Knighthood. Jadi dia orang punya tujuan utama adalah untuk defense the pilgrim, maksudnya the Holy Land lah. And their first duty was knightly bravery, maksudnya mereka, maksudnya mission ataupun misi dan visi mereka adalah untuk mempertahankan walau dengan apa cara sekalipun, dan juga maksudnya antara tugas mereka yang lain adalah untuk menjaga yang susah dan juga yang sakit. Dan the Order of Knighthood pecah kepada tiga: Saint John, the Temple and the Teutonic Order. So macam saya cakap tadi, the Order of Knighthood ini sanggup berkorban diri mereka untuk memastikan tanah suci itu terpelihara. Jadi di mana bermulanya Crusades ini, maksudnya bukan penjajahan tetapi pergerakan itu bermula di Perancis, sebab dia regarded as the center of Christendom. Dan macam saya cakap, the first Crusades originated and the French armies carried out. Maksudnya bermula di situ. Dan seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, bab yang ketiga, the transisi daripada feudalism kepada monarki. Jadi transisi itu berlaku dengan tiga cara. Yang pertama, maksudnya ianya boleh berlaku di antara tiga tersebut pada ketika, bukan boleh berlaku, maksudnya tiga jalan yang berlaku pada ketika itu. Kadang-kadang the Lord mendapat penguasaan daripada pengikutnya, maksudnya mereka menghilangkan kuasa yang ada di bawah pengikut bawah dia, supaya dia menjadi the ultimate, the only one who possess the power. So dia seorang je lah yang kuasa. Yang kedua, kadang-kadang maksudnya ataupun yang kedua,
the princess, membebaskan diri mereka sendiri daripada hubungan feudal. Maksudnya tidak ada kaitan lagi dengan feudal dan menjadi penguasa itu sendiri pada satu tempat. Maksudnya dia pula yang menjadi ketua. Dan yang ketiga, the lord bersatu dengan lord yang lain. Maksudnya mereka bergabung dengan lord-lord yang lain untuk menjadi satu kuasa yang besar. Jadi itu yang kita kata kejatuhan feudalism yang berubah kepada monarki. Dan bab yang terakhir adalah berkenaan dengan art and science as putting a period to the Middle Age. Jadi kita tahu pada zaman pertengahan juga bermulanya macam saya cakap adalah walaupun ada tension antara agama dan juga sains dan seni lah, tetapi pada ketika itu tidak dapat menafikan sains, teknologi, pemikiran, budaya, sastra dan sebagainya juga pada masa itu bermula dengan apa, sudah mula berkembang dengan baik, seperti mana di Itali, di Perancis, dan event ataupun suasana yang berlaku pada ketika itu ada 3, iaitu dikenali sebagai the revival of learning. Yang pertama, the flourishing of the fine arts, maksudnya seni-seni seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Yang kedua adalah the discovery of America, maksudnya dengan penemuan Amerika sebagai satu negara yang baru, juga turut kita kata merancakkan lagi seni dan juga sains. Dan yang terakhir, the passage to the India by the Cape. Jadi ketiga-tiga inilah yang kita boleh kata menyumbang kepada peningkatan ataupun proses untuk memajukan ataupun menghargai ataupun memelihara sains dan teknologi pada zaman pertengahan. Jadi saya rasa itu sajalah pembentangan saya pada malam ini. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Syed. Jadi sesiapa yang ada apa-apa pandangan boleh unmute dan beri hujah. Jangan risau apa-apa tabu walaupun rekod kita ni bukalah kritik Kristian tak apa ni. Minta maaf lah kalau ada apa yang kurangan ke, salah cakap ke. Jadi minta ni lah, betulkan lah. Saya pun belajar juga. Tampaknya tak ada soalan apa-apa dan tak ada orang yang nak buat tambahan. Maka saya rasa kita boleh tamatkan sesi hari ini. Kita tunggu sekejap kalau ada orang nak beri pandangan. Kalau tidak, saya akan tutupkan sesi ini sebentar lagi. Okey, nampaknya memang tak ada. Okey, sampai sesi yang kemudian seminggu lagi untuk sesi yang terakhir kan. Okey.
Selamat malam, sehingga jumpa lagi. Terima kasih.